Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita masih lagi dalam Matematik Tingkatan 5, bab 8, chapter yang terakhir, pemodelan matematik dan subtopik yang terakhir. Subtopik yang terakhir sudah untuk tingkatan 5 pada hari ini ya, iaitu menyelesaikan masalah kehidupan sebenar melalui pemodelan matematik. Jadi kita teruskan. Okey, pemodelan matematik untuk standard pembelajaran kita pada hari ini adalah pada akhir pembelajaran, pelajar dapat menyelesaikan masalah kehidupan sebenar melalui pemodelan matematik yang melibatkan fungsi, linear, kuadratik, eksponen dan mengkomunikasikan proses pemodelan matematik yang dilaksanakan. Okey, kalau kita perhatikan di sini memang nampak payah, betul tak? Memang nampak payah. Apa ini kaitan dengan graf lah pula. Ada fungsi lah, fungsi linear lah, kuadratik lah, eksponen lah. Apakah ini? Okey, jadi sebenarnya dia senang sahaja. Kita hanya memerlukan pemahaman yang jelas. Jadi cikgu cuba jelaskan dengan bahasa yang mudah. Jadi cikgu mohon kepada kamu tolong dengar elok-elok penjelasan cikgu. Okey, dalam pemodelan matematik ini ingat ya, kita ada 6 step ya, ada 6 step. Yang pertama, mula. Apabila kita ada sesuatu masalah ataupun diberi sesuatu untuk menyelesaikan masalah tersebut, pertama sekali kita kena mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Jadi daripada soalan kita kena kenal pasti dulu apakah masalahnya. Okey, yang kedua, kita kena membuat andaian ataupun mengenal pasti pemboleh ubah. Daripada masalah tersebut, adakah dia boleh diselesaikan? Macam mana cara kita untuk selesaikan? Okey, seterusnya, kita cuba mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, dan seterusnya step yang keempat, menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Kita cuba tentukan adakah kita aplikasikan yang matematik tadi sesuai untuk masalah tersebut. Dan jika sesuai, kita boleh teruskan, dan jika tidak sesuai, okey, kita kena ulang step ni. Ulang step daripada yang mula dari tadi. Okey, jika sesuai dengan kita sudah aplikasikan matematik ataupun kita sudah membuat rumus matematik, kita terus boleh melaporkan, boleh buat melaporkan dapatan lah. Okey, sesudah yang ini maka selesailah sudah kita proses pemodelan matematik kita. Okey, cuba kita tengok contoh 2. Okey, kita tengok contoh 2. Macam mana cara untuk selesaikan contoh 2? Contoh 2 ini kita mesti selesaikan dengan menggunakan 6 step tadi. 6 step pemodelan tadi. Yang inilah 6 step yang ini. Untuk selesaikan semua masalah matematik, kita mesti gunakan 6 step ini. Okey, jadi kita tengok contoh 2. Dalam contoh 2, soalannya adalah kereta Amin menggunakan 45 liter petrol untuk bergerak sejauh 405 kilometer. Jika Amin ingin memandu kereta yang sama sejauh perjalanan sejauh 198 kilometer, berapakah jumlah petrol dalam liter yang diperlukan? Selesaikan masalah ini melalui pemodelan matematik. Okey, yang pertama dia bagi tahu kereta Amin bergerak sejauh 405 km dengan menggunakan 45 liter petrol. Okey, jadi Amin ini ingin menggunakan kereta yang sama untuk sejauh 198 km. Okey, soalan dia, berapakah jumlah petrol yang diperlukan? Okey, jadi untuk selesaikan masalah ini, pertama sekali, kita kena kenal pasti dan mendefinisikan masalah. Apa dia?
tentukan isi padu petrol yang diperlukan untuk suatu perjalanan 98 km. Ini masalah dia. Masalah dia kita mahu menentukan isi padu yang diperlukan untuk perjalanan sebanyak 198 km ni. Okey, diketahui bahawa lebih jauh perjalanan, maka lebih banyak jumlah petrol diperlukan. Oleh itu, jumlah petrol berubah secara langsung dengan jarak perjalanan. Apa maksudnya? Jika kita menggunakan kereta itu dengan jarak yang dekat, maka isi padu petrol sikit sajalah yang digunakan. Tetapi jika kita guna kereta tersebut dalam perjalanan yang sangat jauh, maka isi padu petrol yang diperlukan untuk kereta tersebut juga banyaklah, tinggilah. Kita perlukan isi padu petrol itu. Isi minyak tu kita perlu banyaklah sikit daripada yang perjalanan yang dekat tadi. Okey, jadi kita sudah tahu dan kita sudah dapat mendefinisikan masalah. Okey, jadi yang kedua, kita cuba membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Okey, kita andaikan kelajuan memandu bagi kedua-dua perjalanan 405 km dan 198 km adalah sama. Apakah maksudnya? Maksudnya di sini perjalanan 405 km, contohnya kita bawa kereta tersebut dengan kelajuan 100 km per jam. Kalau 100 km per jam. Dan kita andaikan juga untuk perjalanan 198 km juga kelajuannya adalah 100 km per jam. 100 km per jam maknanya kelajuan yang sama. Katakan X mewakili perjalanan dan Y mewakili jumlah petrol yang diperlukan. Jadi kita sudah tahulah tadi Y berubah secara langsung dengan X. Kenapa Y berubah secara langsung dengan X? Kenapa kita pilih yang ini? Yang ini kita kena pilih. Kita kena pilih. Kenapa berubah kita pilih secara langsung? Sebab tadi sudah kita state. Kita sudah state bahawa jika perjalanan dekat, maka jumlah minyak ataupun petrol yang diperlukan sikit. Jika perjalanan jauh, maka jumlah petrol yang diperlukan juga banyak. Jadi dia berkadar langsung lah. Kalau dekat sikit lah. Kalau jauh banyaklah minyak tu. Jadi dia berkadar langsung. Maka yang ini yang kita belajar soal tu di bab 1 dulu. Yang di bab 1 iaitu tajuk ubahan. Yang mana Y sama dengan KX. Yang ni kita sudah belajar semasa bab 1. Bab 1 tingkatan 5. Yang mana Y berkadar langsung dengan X. Dan K ini apa? K ini adalah pemalar. K ini adalah pemalar. Yang bagi yang tidak ingat, tidak lupa sudah bab 1, cuba tengok balik. Cuba tengok balik video-video PMP yang lepas. Okey, seterusnya. Kita tengok. Kita sudah tahu kita punya Y berkadar langsung dengan X. Maknanya semakin jauh perjalanan, semakin banyak minyak yang diperlukan. Jadi yang ketiga, mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah ini. Okey, jadi kita sudah tahu kita punya berkadar langsung dan kita punya rumus seperti ini. Y berkadar langsung dengan X. Y berkadar langsung dengan X. Dan bila kita ubahkan ini kepada tanda sama dengan ada K. Jadi kita mahu cari nilai pemalar ni. Apakah nilai pemalar ni? Jadi nilai pemalar ni kita gantikan. Y sama dengan 45, X sama dengan 405. Datang daripada mana ni cikgu? Datang daripada soalan. Soalan sudah bagi tahu 45 petrol. 45 petrol untuk sejauh
405 kilometer. Jadi kita sudah tahu kan tadi, Y ini adalah untuk minyak kereta. Minyak kereta, berapa liter dia untuk petrol kereta tadi. X ini adalah berapa jauh perjalanan dia. Jadi daripada sini kita masukkan ke dalam rumus kita lah. Rumus kita Y sama dengan KX. Jadi kita mahu cari dulu nilai pemalar kita. Jadi daripada sini kita gantikan Y 45, X adalah 405. Jadi kita mahu cari K. K dengan 405 ni dia ada kurungan ataupun dia rapat lah. Rapat maksudnya dia darab. Jadi darab bila pindah ke seberang dia akan jadi bahagi. Jadilah dia macam ni. Tetapi kedudukan seperti ini tidak comel. Sebab apa? Sebab kita mahu cari K. K sepatutnya dia berada di depan. Apa yang kita mahu mesti berada di depan. Dia berada di belakang ni dia tidak comel. Jadi kita ubah dia pergi depan. Okey, bila kita ubah pergi depan kita akan dapat samalah 45/405. Jadi bila kita tekan kalkulator kita akan dapat nilai yang kecil lah. Apa dia nilai dia? Nilai dia adalah 1/9. Ini adalah K ataupun pemalar. Pemalar tu apa cikgu? Nilai tetap. Nilai tetap. Tetap. Maksudnya di sini apabila kita masukkan ke dalam persamaan kita akan dapat seperti ini. Y sama dengan KX. Jadi kita sudah dapat K. Kita gantikan di sini. 1/9 ini adalah nilai tetap. Y dengan X ni. Kita ada Y sama dengan 1/9X. Y dengan X ini boleh berubah-ubah. Yang ni boleh ubah-ubah. Tapi 1/9 ini tetap. Y dengan X ni boleh kita ubah. Macam mana mau ubah? Bergantung kepada situasi ataupun bergantung kepada masalah yang diberikan. Okey, seterusnya. Persamaan ini menghuraikan hubungan antara jumlah petrol yang diperlukan dengan jarak perjalanan. Macam tadilah. Semakin jauh perjalanan, semakin banyak petrol yang diperlukan. Okey, seterusnya. Apabila X sama dengan 198. Ni dia bagi tahu. Amin ingin memandu kereta yang sama untuk suatu perjalanan sejauh 198 km ni. Berapakah jumlah petrol yang diperlukan? Jadi kita cuba mau kira lah. Kita sudah ada persamaan. Inilah yang dikatakan aplikasi matematik. Kita cuba buat rumus matematik. Itu maksudnya. Mengaplikasi matematik ni maksudnya kita buat rumus matematik. Jadi kita di sini kita mau cari untuk perjalanan 198 km ni kita masukkan ke dalam rumus kita. Ini rumus kita Y sama dengan 1/9X. Kita gantikan di tempat X ni. Y 1/9X. Ini sebenarnya X. Apa X kita? 198. Jadi bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat 22. Yang di belakang ni apa cikgu? Yang di belakang ni L. Bukan 221 tapi L. L itu apa? Liter. Maksudnya jumlah petrol yang diperlukan untuk sejauh perjalanan 198 km. Jumlah petrol yang diperlukan adalah 22 liter. Itu maksudnya ya. Okey, jadi seterusnya kita sudah ada rumus. Kita sudah masukkan nilai dan kita sudah tahu untuk perjalanan 198 km ni 22 liter. Daripada mana? Daripada rumus yang kita cari sendiri tadi. Yang ni kita buat sendiri rumus tadi kan. Jadi kita sudah dapat di sini. Maka 22 liter petrol diperlukan untuk suatu perjalanan sejauh 198 km. Kita boleh buat kesimpulan lah di sini. Tetapi step kita masih lagi belum selesai. Kita baru step yang ketiga. Untuk pemodelan matematik kita ada 6 step. Jadi kita tengok step yang keempat. Step yang keempat menentusahkan dan mentaksir penyelesaian dalam konteks masalah yang diberikan. Okey. Jadi macam mana kita nak menentusahkan dan mentaksir penyelesaian dalam konteks masalah ini?
Okey, kita tengok. Model fungsi linear. Okey, yang ni yang kita dapat tadi. Ni. Fungsi ini tadi. Fungsi ini dapat daripada mana? Daripada ubahan yang pertama tadi sebenarnya. Daripada awal tadi. Yang diperolehi mungkin tidak dapat digunakan untuk semua situasi perjalanan. Kenapa pula? Kenapa tidak dapat digunakan untuk semua situasi perjalanan? Yang ni kamu kena fikir sendiri. Ini sebabnya dia suruh kamu tentusahkan dengan situasi yang sebenar. Okey. Okey, misalnya perjalanan sejauh 400 km melalui jalan raya yang menghubungkan pekan dan bandar. Manakala perjalanan sejauh 198 km menerusi lebuh raya. Okey, jika kita perhatikan perjalanan yang jauh melalui pekan dan bandar ni. Contohnya daripada Sabah ke Sarawak. Kita melalui jalan biasa je, melimpasi setiap kampung-kampung. Perjalanan yang kita ambil tu lama. Dan mungkin dalam perjalanan tu ada jalan rosak, ada jalan berbonggok-bonggok, ada jalan yang lurus dan ada jalan yang dia tu tidak stabil. Maknanya dia mempengaruhi perjalanan. Masa dia, minyak dia. Bila dalam situasi tersebut, bila kita membawa kereta dan selalu break dan tidak kelajuan yang tidak sama, makanya jumlah minyak yang diperlukan ataupun jumlah petrol yang kita bawa kereta itu memerlukan lebih banyak. Itu maksudnya. Dan perjalanan kalau kita melalui lebuh raya. Lebuh raya, contohnya lebuh raya di Kuala Lumpur. Perjalanan, jalan tu comel. Jalan untuk lebuh raya ni dia stabil, dia jelas, dia besar. Maksudnya, semua kereta yang melalui lebuh raya ini boleh membawa kereta dengan kelajuan yang laju. Yang laju. Maknanya jalan dia tu tidak ada masalah lah. Maknanya bila melalui lebuh raya, minyak yang diperlukan, petrol yang diperlukan itu lagi jimat lah. Lagi jimat berbanding dengan kita bawa kereta perjalanan yang tidak stabil. Daripada pekan ke bandar. Ada bonggok lah, ada berlubang-lubang lah. Maknanya di sini perjalanan lebuh raya ini lebih jimat dan lebih mesra lah. Maknanya kita boleh bawa dengan kelajuan yang sama. Tapi kalau pekan dengan bandar, sekejap-sekejap break, sekejap-sekejap perlahan. Sekejap-sekejap boleh laju. Jadi ini memang mempengaruhi jumlah petrol yang diperlukan. Okey, oleh itu kadar penggunaan petrol adalah lebih cepat dalam perjalanan pertama berbanding dengan yang kedua. Itulah maksudnya bila kita melalui jalan yang ada selalu kena break ke, yang berbonggok-bonggok ke, dia petrol tersebut cepat habis lah. Kita punya minyak kereta cepat habis untuk perjalanan ini berbanding dengan jika kita melalui lebuh raya. Okey, seterusnya, apabila diterjemahkan kembali ke dunia sebenar, model fungsi linear yang diperolehi tidak sesuai. Yang ni rumus ni. Y sama dengan 1/9X tidak sesuai digunakan untuk menangani masalah berkenaan. Ni rumus ini tidak sesuai. Kenapa? Sebab inilah. Sebab mungkin di tengah-tengah perjalanan tu ada masalah apa, ada masalah ke apa ke. Jadi itulah yang mempengaruhi dia. Okey, seterusnya. Jadi kita mahu memurnikan. Kita mahu memurnikan tadi kita punya rumus dan kita mahu memurnikan model kita. Okey, dalam masalah ini kita tidak dapat memurnikan. Kita tidak dapat memurnikan model matematik, model kita tadilah. Y sama dengan 1/9X. Memandangkan maklumat yang diberi adalah terhad. Dia bagi satu saja maklumat. Yang ini saja 45 liter petrol untuk bergerak sejauh 405 km. Ini sahaja maklumat dia. Jadi kita tidak dapat memurnikan lah sebab itu sahaja maklumat yang diberikan. Jadi yang keenam, melaporkan dapatan
Laporan dapatan dapat dalam bentuk penyelesaian masalah berdasarkan taksiran penyelesaian yang telah dilaksanakan di atas. Yang tadilah yang sudah kita buat penyelesaian kita yang tadi. Daripada step 1 sampailah untuk memurnikan dan melaporkan. Okey, selesailah contoh 2. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Cuba tengok contoh 3 dalam buku teks ya. Rajah di bawah menunjukkan keratan rentas sebatang sungai. Seorang ahli hidrologi yang mengkaji pasal hidro ini adalah air. Mengukur kedalaman sungai Y meter. Y ini adalah kedalaman sungai. Pada jarak yang berbeza. Ni jarak daripada kedalaman ini jarak dari tebing sungai. Keputusannya yang diperolehi diberi dalam jadual berikut. Ini jadual dia. Contohnya 0,0 kedalaman dia. Kalau jarak 4 meter, contohnya 4 meter, kedalaman dia di sini adalah 1.5. Jika jarak di sini 8 meter, di sini kedalaman dia adalah 2.3 meter. Dia tengok ni lah. Dengan menggunakan pemodelan matematik. Tunjukkan cara ahli hidrologi itu menggunakan data di atas untuk menentukan kedalaman sungai itu. Jadi dia sudah bagi maklumat ini, dia suruh kita buat rumus. Kamu kena buat rumus, kemudian kamu kena test rumus tersebut sesuai ataupun tidak digunakan dalam pemodelan kita. Dalam pemodelan ataupun untuk menyelesaikan masalah kedalaman sungai ini. Jadi, cuba kita selesaikan step yang pertama, ini sungai kita. Kedalaman Y adalah kedalaman dan X adalah jarak dari tebing sungai. Okey, yang pertama sekali kita kena kenal pasti dan mendefinisikan masalah. Yang ini yang 6 step tadilah. Okey, yang pertama bagaimana menentukan kedalaman sebatang sungai. Macam mana kita mau menentukan, ini masalah dia. Ini masalah. Permasalahannya adalah bagaimana cara untuk menentukan kedalaman sebatang sungai. Okey, jadi kita buat andaian macam mana untuk selesaikan soalan ini. Kita buat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Andaikan sungai adalah paling dalam di bahagian tengah. Kita andaikan di bahagian tengah ini sungai. Ini sungai. Kita andaikan sungai ini di bahagian tengah dia adalah yang paling dalam lah. Dan semakin berkurangan apabila ke bahagian tepi sungai. Bila dia semakin ke tepi sungai ni, dia semakin kedalaman dia tu semakin kurang lah. Maksudnya tidak dalam lah. Maknanya semakin cetek. Bila dia pergi ke tebing ni, tebing. Ini tebing ya. Ini tebing. Bagi siapa yang tidak biasa pergi sungai. Ini tebing. Bila semakin pergi ke tebing ni, dia semakin cetek. Airnya semakin cetek. Itu maksudnya. Dua pemboleh ubah yang terlibat dalam kajian ini ialah yang pertama, Y. Apa itu Y? Y adalah kedalaman sungai dan jarak dari tebing sungai. Ini X adalah jarak dari tebing sungai. Okey, kita sudah buat dua pemodelan. Okey, seterusnya yang ketiga. Kita cuba mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. Tulis jarak dari tebing sungai dan kedalaman sungai sebagai pasangan tertib ataupun pasangan koordinat. Kan tadi dia sudah bagi kepada kamu yang ini. Ini. Ni X, ni Y. Kita cuba jadikan ini sebagai koordinat. Apa dia koordinatnya? 0, 0. Yang ni 4, 1.5. Kita jadikan nilai ini adalah koordinat. Okey. Ya, okey, ini kita punya jadual tadi. Jadi daripada jadual ini kita sudah jadikan dia pasangan tertib dan sebagai kita nyatakan koordinat. Jadi kita cuba lukislah graf bagi data ini. Okey, bila kita mau lukis mesti ada paksi X dan paksi Y dan mesti menggunakan kertas graf. Ni kita graf kita. Daripada kedalaman ni kita cuba buatlah. Kita cuba cari nilai yang okey untuk setiap gap dia.
Saya ni tidak tepat ni tidak tepat nilai Y dia ni, kena enjak sikit. Okey, kemudian di sini kalau 8, 16, 24. Okey, jadi yang tengah-tengah ni nilainya adalah, okey, nilai-nilai di sini adalah 4, 12 yang saya tanda yang warna merah ni lah. Okey, jadi nilai yang di sini, ini dia. Okey, jadi kita tandakan koordinat yang pertama. Koordinat yang kedua, 4, 1.5. Paksi X 4, Y 1.5. Koordinat yang ketiga, X 8, Y 2.3. Koordinat yang ni salah saya punya ni. Sepatutnya dia di sini ni. Okey, yang ni pun sepatutnya dia di sini. Saya tak perasan tadi. Biasalah lukis sendiri ni dia masalah ni. Okey. Seterusnya koordinat yang keempat 12, 2.9. Koordinat yang keempat. Koordinat yang kelima 8, 2.9. Koordinat yang keenam dan koordinat yang ketujuh. Okey, daripada dapat koordinat ini, okey, kita tahu bentuknya lebih kurang bentuk kuadratik. Jadi kita sambungkan dia. Okey, kita sambungkan dia. Bila kita sambungkan dia, kita dapati di sini dia ada lengkuk sedikit. Tidak comel dia punya ni. Nampak tak dia berlengkuk macam ni? Tidak comel kawasan ini. Bentuk kuadratik ini tidak tepat. Sepatutnya bentuk kuadratik ini dia licin dan mesti betul-betul lengkung. Yang ini dia tidak melengkung ni. Dia termasuk sikit ke dalam ni. Okey, jadi di sini tidak tepat. Apa yang boleh kita buat? Yang kita buat adalah data kelihatan menaik dan kemudian menurun. Kita tengok dia menaik. Pertama dia menaik, kemudian dia menurun. Ni naik. Tengok koordinat kita yang hijau ni. Menaik, kemudian dia turun. Okey, graf menyerupai suatu fungsi kuadratik. Jadi bila kita lukis tadi, dia tidak comel. Tidak comel maksudnya ada melengkung macam ni. Jadi macam mana kita nak buat? Kita buat dia macam ni. Graf yang dilukis menunjukkan lengkung yang tidak comel. Jadi apa yang perlu kita buat? Graf yang dilukis menunjukkan lengkung penyesuaian terbaik. Nampak ni? Kita cuba cari penyesuaian yang terbaik untuk menyerupai graf fungsi. Maknanya yang lengkuk tadi kita cuba alihkan dia, kita jadi macam ni. Maknanya di sini cuba kita perhatikan di koordinat ni dia tidak betul-betul menyentuh. Sepatutnya dia sentuh di sini tapi dia enjak ke depan sikit. Yang ini pun sama. Di sini kita ubah dia, kita enjak sedikit untuk dapatkan bentuk yang comel, untuk dapatkan bentuk koordinat yang comel. Kita ubah sedikit kita punya garis untuk dapatkan bentuk graf yang betul lah. Okey, daripada yang awal tadi, kalau kita ikut koordinat betul-betul, kita tidak comel di sini. Jadi kita cuba cari penyesuaian yang terbaik. Penyesuaian yang terbaik ni. Cuba tengok koordinat ni, dia tidak menyentuh titik, tetapi menghampiri titik. Okey, seterusnya dalam pemodelan matematik untuk mewakili situasi sebenar, nilai anggaran digunakan. Okey. Daripada ni, cuba kita tengoklah. Daripada graf yang kita lukis tadi. Kita cuba anggarkan yang paling tinggi ini adalah kedudukan yang paling dalam sungai lah. Berdasarkan graf didapati kedalaman sungai yang paling puncak dia ni. Yang paling tinggi adalah 3 meter. Di sini dia punya puncak ni. Pada kedudukan 3 meter, dia punya jarak daripada tebing adalah 15 meter. Ini anggaran lah. Anggaran daripada graf. Yang tinggi di sini kedalaman adalah 3.0 dan jarak dari tebing adalah 15 meter. Koordinat dia di sini. Ni puncak dia, titik minimum dia. Titik maksimum dia. Okey, seterusnya. Okey, kita sudah tahu ini adalah bentuk graf kuadratik. Jadi kita tentukan fungsi kuadratik yang mana fungsi kuadratik adalah y sama dengan ax squared plus bx plus c. Y sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c.
Okey, tentukan nilai A, B dan C. Okey, daripada ni kita mahu tentukan mana nilai A, apakah nilai A, apakah nilai B, apakah nilai C. Macam mana mahu tentukan? Kita ambil data daripada graf ni. Kita ambil data daripada graf ni. Kita ambil sekurang-kurangnya 3 data. Yang mana 3 data itu adalah titik 00. Ni titik yang pertama. Titik 30, titik yang kedua dan titik apa-apa titik sebenarnya terpulang kepada kamu. Kamu mau ambil titik yang mana? Tidak ditetapkan. Terpulang kepada kamu. Okey, yang ini contohnya titik 25, 1.7. Yang ini dia ambil 3 titik. Daripada 3 titik ini kita cuba bentukkan. Terpulang kepada kamu sebenarnya, tapi jangan ambil titik yang tidak menyentuh graf. Titik yang ini tidak boleh ambil. Titik yang ini pun sama tidak boleh ambil. Sebab apa? Sebab daripada yang tadi kan dia bentuk dia tidak comel, jadi kita ambil yang betul-betul jelas lah. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Daripada bentuk ni dia ambil yang ni. Titik yang ni, ini dan ini. Jadi seterusnya, daripada 3 koordinat ni, kita mahu cari apakah nilai A, B dan C. Okey, seterusnya. Daripada persamaan, Y sama dengan AX squared plus BX plus C. Ini rumus kita. Kita mahu tentukan nilai pemalar A, B dan C. Dan ini koordinat kita, ada 3 koordinat. Yang pertama, kita gantikan nilai 00 dalam persamaan ini. Pada nilai X, pada tempat X ni, kita gantikan nilai X. X kita berapa? X dan Y. X kita adalah 0. Okey, 0, 0. Y kita berapa? Y kita 0. Jadi 0, 0, kita dapat 0 sama dengan C. A darab 0, 0 lah. B darab 0, 0 lah. Jadi 0 tambah 0 tambah C jadi C. Okey, C dia berada di belakang, dia tak comel. Jadi kita ubah pergi depan. Okey, jadi kita dapat C sama dengan 0. Okey, seterusnya kita sudah guna titik yang pertama. Kita cari pula titik yang kedua. Kita gantikan pula titik yang kedua dalam persamaan inilah. Jadi kita gantikan titik yang kedua. Ini persamaan asal kita. X kita adalah 25. Ni bahagian X. Gantikan X. Dan Y kita adalah 1.7. Okey, gantikan. Okey, kemudian kuasakan 2. 25 kuasa 2 dapatlah 625A. 25 darab B dapat 25B. Okey, kita dapat persamaan ini. Okey, daripada persamaan ini yang di atas tadi, kita sudah ada nilai C, betul tak? C sama dengan 0. Jadi kita gantikan nilai C dalam persamaan ini. Okey, kita gantikan nilai C dalam persamaan ini. Jadi bila kita gantikan C sama dengan 0, gantikan 0 di sini, kita akan dapat persamaan yang terakhir tadi begini. Daripada persamaan ini, gantikan 0 di belakang, kita akan dapat yang ni. Maksudnya 0 tidak berubahlah, tidak menjejaskan apa-apa. Okey, kita sudah siap untuk koordinat yang pertama, koordinat yang kedua, kemudian kita mahu selesaikan koordinat yang ketiga. Koordinat yang ketiga adalah 3, 0. Sama juga persamaan kuadratik, gantikan nilai X. Dan nilai Y, Y kita adalah 0, X kita adalah 30. 30 kuasa 2, 900. B darab 30, 30B. Ini persamaan yang ketiga. Okey, daripada sini kita gantikan C ni. C kita tadi apa dia? C sama dengan 0 tadi. Okey, kita gantikan C sama dengan 0. Kita akan dapat persamaan kita. Okey, gantikan 0. Persamaan kita seperti ini. Kemudian, kita mau B. B. Kita pindahkan B. Kita mau B ni jadi sebutan lah. B asalnya di sini dia positif. Bila kita pindah ke depan, dia akan jadi negatif. Nampak tak di sini? Asalnya positif. Bila pergi ke depan, dia akan jadi negatif. Kita mau B je. 30 kita tak nak. B dengan negatif 30 ni dia rapat. Rapat maksudnya darab. Jadi kita tidak mahu negatif 30, kita buang ke seberang. Dia darab, bila buat pindah ke seberang, dia akan jadi bahagi. Bahagi dia berada di bawah. Jadi kita tekan kalkulator, kita akan dapat 900 bahagi negatif 30, kita akan dapat negatif 30A. Jadi dapatlah, kita akan dapat 3 persamaan ini. Ni persamaan. Ni persamaan, yang ni persamaan yang terakhir ni. Okey, seterusnya
Daripada persamaan tersebut, kita dapat C sama dengan kosong. Dan persamaan yang kedua, ini persamaan yang kedua tadi. Dan ini persamaan yang ketiga ni. B sama dengan negatif 30A. Daripada yang kita kira tadilah. Okay, jadi kita mahu cari, kita belum lagi tahu. Kita hanya tahu C sahaja sama dengan kosong. A dengan B kita belum ada nilai lagi. A dengan B belum lagi kita tahu nilai. Jadi kita mahu selesaikan dia. Macam mana mahu selesaikan dia? Kita gantikan kaedah gantian dan kaedah. Kita buat kaedah gantian lah. Maknanya yang pertama kaedah, yang pertama adalah 3 dalam 2. Maksudnya apa ni 3 dalam 2? Gantikan ni. Persamaan ini. Kita sudah ada B sama dengan negatif 30. Kita gantikan dalam yang ini. Gantikan dalam yang ini. Di tempat B ni kita gantikan. B ini apa? B ini adalah negatif 30A. Okey, maka kita darablah 25 darab negatif 30, kita dapat negatif 70. 265 tolak negatif 750, kita dapat negatif 125A. Okey. A ini tidak comel sebab dia berada di belakang. Yang depan ni nombor je. 1.7 nombor je. Jadi kita mahu kita punya huruf A. Jadi yang ni pindah ke depan. Kita tukar tempat saja. Kita mahu A kan. Tak comel lah dia berada di belakang. Jadi kita ubah pergi depan. Kita ubah saja. Ubah tempat sahaja. Bukan ubah simbol. Jadi kita mahu A. Negatif 125 ni kita tidak mahu. Negatif 125 dengan A ni dia rapat. Rapat maksudnya darab. Darab bila kita buang ke seberang dia akan jadi bahagi. Bahagi maksudnya dia berada di bawah lah. Okey, tekan kalkulator. 1.7 bahagi dengan negatif 125. Kita akan dapat jawapan A sama dengan negatif 0.0136. Okey, seterusnya. Kita sudah ada nilai A. Nilai A kita sudah dapat, C sudah dapat, yang tidak dapat lagi A sudah, B sudah, yang tak dapat lagi adalah C. Okey, jadi kita mahu cari C. Okey, B sama dengan C sudah dapatlah, C sama dengan kosong kan, yang belum dapat adalah B lah. Ini adalah A. Okey, jadi kita mahu cari B. Okey, daripada rumus yang ini, A kita sudah ada A tadi kan, yang ni kan. Jadi kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Negatif 30 tadi gantikan A yang kita sudah dapat. Tekan kalkulator. Negatif 30 darab dengan negatif 0.0136. Kita akan dapat B sama dengan 0.408. Maknanya C sudah, A sudah, B sudah. Maknanya ketiga-tiga nilai A, B dan C kita sudah ada. Okey, jadi kita gantikanlah nilai A, B, C ni dalam persamaan kuadratik kita. Yang mana A kita adalah, ni gantikan. Ni nilai A ni. Ni nilai B. Ni nilai B. Dan nilai C. C kosong, maknanya tidak memberi apa-apa efek lah, kita buang dia ni. Okey, dapatlah kita rumus yang ini. Bila dapat rumus yang terakhir ni lah kita mahu guna. Inilah rumus untuk kedalaman sungai tadi. Okey. Daripada graf tadi, kita dapat rumus kita. Rumus kita yang tadi, ini rumus kita. Dan kita sudah tahu daripada rumus, kedalaman untuk kedalaman 3 meter, jarak dari tebing adalah 15 meter kan. Jadi kita mahu cek, kita mahu semak, adakah betul kita punya rumus ini dengan bentuk graf yang sudah dilukis. Jadi kita cuba masukkan nilai yang mana kita cuba masukkan untuk jarak 15 meter tadilah daripada tebing ni. Keluar ataupun tidak jawapan kita, kedalaman untuk sungai tersebut 3 meter. Jadi kita mahu semak. Ini bila kita masukkan nilai X di sini. Masukkan dengan X sama dengan 15. Jarak dari tebing. Dan kita akan dapat kedalaman Y sama dengan 3.0. Y ini adalah kedalaman sungai. Kita akan dapat 3.06. Apa maksud dia? Maksud dia adalah hampir dengan jawapan yang diperolehi daripada graf. Graf kita daripada graf, kita dapat untuk jarak daripada tebing 15, kedalaman dia adalah 3.0. Okey, daripada pengiraan kita akan dapat 3.06. Maknanya hampir samalah. Hampir sama dengan
yang diperolehi daripada graf. Okey, seterusnya kita buat step yang kelima, memurnikan model matematik. Model ini kita andaikan kedalaman sungai yang paling dalam di bahagian tengah. Hal ini mungkin tidak benar bagi sesetengah sungai. Maksudnya sungai, tidak semua sungai dalam di tengah. Ada yang sungai dia dalam, dalam terus macam ni. Bentuk dia macam ni. Bentuk sungai tu macam ni. Ada sungai yang terus dalam macam ni. Dia tidak sama. Ada sungai yang dia cetek dalam. Kemudian ni dia tidak samalah bentuk sungai. Jadi model baharu, apabila bentuk sungai berlainan, maka model baharu diperlukan untuk andaian baharu. Kejituan jawapan akan bertambah jika lebih banyak data diambil. Maknanya jika kita menggunakan sungai-sungai yang berlainan, maka kejituan dia akan semakin bertambahlah. Kita tengok di tempat yang cetek, di tempat yang dalam. Kita cuba ukurlah ukuran dia. Datar tu kita kena ukur. Okey, seterusnya step yang keenam, melaporkan dapatan. Laporan penuh dibuat berdasarkan struktur langkah kerja pemodelan di atas. Okey, seterusnya. Contoh yang keempat, contoh yang terakhir. Kaedah kompaun ialah faedah yang dihitung berdasarkan prinsipal asal dan juga faedah yang terkumpul daripada tempoh penyimpanan sebelumnya. Pada awal satu tahun, Encik Gomez menyimpan 20,000 dalam akaun simpanan yang diberikan faedah 4% setahun dan dikompaun setiap tahun. Terbitkan satu model matematik bagi jumlah simpanan Encik Gomez selepas T tahun penyimpanannya. Selesaikan masalah ini melalui pemodelan matematik. Yang ini pula, masalah yang diberi adalah masalah melibatkan simpanan. Simpanan yang kita belajar sewaktu di tingkatan 3. Jadi kita cuba kenal pasti masalah. Encik Gomez diberikan faedah kompaun dengan pengompanan sekali setahun. Maknanya setiap tahun dia akan dapat kompaun lah, faedah kompaun. Maknanya dia dapat keuntungan lah. Prinsipal Encik Gomez adalah 20,000. Prinsipal ni apa? Jumlah asal duit dia. Jumlah asal duit yang disimpan lah adalah 20,000. Kadar faedah tahunan adalah 4%. Maknanya setiap satu tahun dia diberi faedah sebanyak 4%. Soalan dia kata, selesaikan masalah melalui pemodelan matematik. Terbitkan satu model ni. Ni permasalahan dia. Terbitkan satu model matematik bagi jumlah simpanan Encik Gomez. Kita sudah kenal pasti kita punya masalah, iaitu dia suruh kamu terbitkan satu model matematik untuk simpanan Encik Gomez untuk pada akhir T tahun. T tahun ni maksudnya 10 tahun ke 20 tahun ke, kita tidak tahu T ni berapa tahun. Cuba kita anggarkanlah. Jadi seterusnya kita membuat andaian dan mengenal pasti pembalik ubah. Kita andaikan Encik Gomez tidak mengeluarkan atau menambahkan wang simpanannya sepanjang tempoh penyimpanannya. Maknanya kita andaikan Encik Gomez ni tak keluarkan duit lah. Dia tidak keluarkan duit dan tidak tambah simpanannya. Maknanya kekal 20,000. Seterusnya pembalik ubah yang terlipat adalah P. P adalah duit yang disimpan awal-awal tadilah. Kemudian kadar faedah. Kadar faedah ni kita rate. Rate dalam bahasa Inggeris kita simbolkan sebagai R. Bilangan kali faedah yang dikompaun, berapa tahun dan masa adalah T. Okey, seterusnya.